yang baru. Tajuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu mukhalafah. Mukhalafah ni bersalahan. Bersalahan Allah Ta'ala lil hawadith, dengan makhluk. Hawadith ni jamak bagi hadith. Hadith makhluk. Kalau hawadith, makhluk. Ini mustahil Allah bersifat dengan sifat makhluk. Bersalahan Allah dengan makhluk. Tak sama Allah dengan makhluk. Apa yang ada pada makhluk, tak ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah, tak ada pada makhluk. Itu je. Senang. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu sahaja. Apa sahaja yang bersifat dengan sifat makhluk. Contohnya, kalaulah ini makhluk. Semua yang perkara yang disifatkan dengan makhluk. Contohnya apa? Masa, tempat. Makhluk kena nak wujud, makhluk kena ada masa, kena ada tempat kan? Terikat dengan masa dan tempat. Apa lagi? Bercakap, ada bahasa. Apa lagi? Apa-apa lah. Ada sifat lawa ke, huduh ke, cantik ke, putih ke, sifat warna, apa-apa yang bersifat dengan makhluk, maka Allah tak bersifat dengan sifat ini sama sekali. Tak ada. Allah tak ada bagi Allah tak ada. Jadi kalau Allah ada macam sifat makhluk, maka ternafilah Allah daripada menjadi Tuhan. Jadi kita tengok pada ta'rif dia. Ta'rif adamul mumatsalah. Ta'rif bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Adamu al-mumatsalatu wal muwafaqatu li syai'in min al-hawadithi fi dzati wa fi sifati wa fil af'ali. Adamu al-mumatsalati wal muwafaqati li syai'in min al-hawadithi fi dzati wa fi sifati wa fil af'ali. Ta'rif dia adalah adamu, tidak ada, tiada, al-mumatsalah, penyerupaan di antara Allah dan makhluk. Al-mumatsalah, penyerupaan. Ikutlah apa yang korang faham al-mumatsalah tu. Asal daripada misal, contoh, seperti. Wal muwafaqatu, dan kesepakatan. Muwafaqah, sepakat antara makhluk dengan Tuhan, tak ada. Tidak ada kesepakatan. Contohnya, apa-apa perkara yang mempunyai sepakat makhluk dengan Allah, tak boleh ada. Contohnya apa? Contohnya kita turun ada dalam hadis, Allah pun turun, nuzul minas sama. Allah turun, nuzul tu turun. Tapi kalau makhluk turun, tak sama dengan Allah. Tak boleh disifatkan Allah dengan turunnya macam mana makhluk turun. Tak boleh. Mustahil. Maka tak ada langsung kesepakatan yang sama, penyerupaan yang sama. Li syai'in, bagi sesuatu, minal hawadith, dari perkara yang baru, iaitu makhluk. Tak ada sedikit pun, tak ada seinci pun, tak ada sesuatu pun yang sama bagi makhluk. Fi dzati, pada zat Allah. Zat tu diri. Bila sebut zat tu diri. Zat. Wa fi sifat, ataupun pada sifat. Sifat apa-apa sifat. Sifat luar, sifat dalam. Wa fil af'al, ataupun pada perbuatan Allah. Tak ada. Tidak ada yang sama. Sama ada daripada zat confirm lah. Dia lain. Zat kita dengan zat Allah lain. Jauh. Bukan jauh, memang mustahil nak sama. Sifat pun, kalau pun dalam kita belajar Allah bersifat dengan sifat sama,
mendengar. Kita ada sifat sama tak? Kita ada sifat sama, tetapi tak sama. Tak boleh sama. Jadi kebanyakan sifat Allah pun tak boleh nak disamakan dengan makhluk. Wafil af'al, dan perbuatan. Perbuatan kita tak boleh sama dengan perbuatan Allah. Mustahil bagi Allah mempunyai perbuatan yang sama dengan kita. Jadi tiga benda kena ingat. Setiap sesuatu dia mempunyai tiga benda ni, sama ada makhluk ataupun Allah, iaitu zat, sifat, af'al. Zat, sifat, af'al. Allah ada zat, Allah ada sifat, Allah ada af'al, ada perbuatan. Makhluk pun macam tu, ada zat, ada sifat, ada af'al. Makhluk daripada jenis apa? Semua ada macam tu. Makhluk daripada jenis tumbuhan, ada zat, ada sifat, ada af'al. Makhluk dari jenis binatang, ada zat, ada sifat, ada af'al. Jadi itu adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ta'rifnya. Ada soalan? Tak ada soalan? Aziz, ada soalan Aziz? Amir Gimi, Zulutfi, Mukhlis. Oh, rajin Mukhlis Salin. Siap ada apa highlight lagi. Mantap. Dalil naqli, pindah dalil naqli. Ada soalan terus tanya Terus tanya. Dalil naqli Al-Quran. Dalil naqli ni Quran hadis. Laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamithlihi syai', tidak kamithlihi syai', tidak menyerupai Allah akan sesuatu pun. Tidak menyerupai Allah akan sesuatu pun, syai'. Laisa, tidak, kamithlihi, menyerupai Allah, syai', sesuatu pun. Tak ada satu pun yang menyerupai Allah, dan Allah tak menyerupai sesuatu pun. Ini dalil bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dalil bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dalam periksa nanti dia nak berapa dalil nakli, tengok markah. Dalil nakli tengok markah. Kalau dia 6 markah, taruh 3 dalil nakli kalau ada 3. Kalau dia tulis 4 markah, tulis 2 dalil nakli. Kebiasaannya satu dalil nakli itu 2 markah. Kebiasaannya satu dalil nakli 2 markah. Wa huwas sami'ul basir. Maka Allah yang maha mendengar, al-basir, dan yang maha melihat. Okay, itu dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah bersalahan dengan sifat makhluk. Betul tak dalil itu? Betul lah. Tidak menyerupai Allah akan sesuatu pun. Jadi Allah tak bersifat, Allah menyalahi sifat manusia, sifat makhluk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua ayat yang menafikan Allah dengan sifat makhluk. Lam yalid, tidak beranak. Tidak beranak. Makhluk beranak. Tidak beranak lah. Maksudnya Allah tak mempunyai anak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan. Lam yulad. Walam yakul lahu, lam yulad kan sifat manusia juga. Ada mak, ada bapa, ada asal, kita ada asal kan. Ada asal kita daripada mak, ayah. Pokok asalnya daripada benih. Binatang asalnya pun daripada mak dan ayah. Semua benda ada asal dia. Pasir asal dia batu. Batu asal dia apa? Tanah jadi keras. Apa lagi? Semua benda ada asal dia. Dianakkan, diperanakkan. Jadi lam yulad ni menunjukkan Allah ternafi daripada sifat makhluk, daripada jenis diperanakkan. Maksudnya tidak ada sesiapa yang boleh mendakwa Allah tu anak dia. Dia asal, Allah tu asal daripada dia. Tak boleh. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah, lam yakun, tidak akan ada bagi Allah, kufuwan sekufu ataupun yang sama. Yang sama kuat, sama pandai, sama gagah, sama agung, tak ada. Ahadun, satu apa pun, ahad.
Tak ada satu apa pun yang sekufu dengan Allah. Baik. Selesai. Ada soalan? Tolonglah tanya. Alamak. Tak ada tanya, ya Allah. Ana mengajar kelas ulama lah. Hai. Al-ulama'u warathatul anbiya. Senang aja ulama ni. Ana baca, semua faham. Dalilul aqli. Dalilul aqli. Okey tak ni? Clear ke tak? Masih bersama dengan ustaz lagi ke tak? Masih bersama dengan ustaz ke tak? Hello. Alhamdulillah. Ada lagi. Ada lagi Okey. Okey, mantap. Okey, dalil aqli. Kadang-kadang buka apa tu? Like nanti. Betul. Kerja buka apa je like? Asal ada buka ni ke? Buka Insta ke tengah belajar? Memang terkeluar cerita dia. Allah. Okey, dalilul aqli. Adik tadi. Dalil aqli. Airman Firdaus, saya kurang jelas pasal tajuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab tadi saya putus-putus terkeluar. Oh, Ustaz dah record, nanti korang tengok balik semula. Kalau ulang sedih yang lain. Yang lain jadi sedih lah kalau ulang. Nanti Aiman Firdaus tengok video Ustaz upload lah kat mana-mana ni. Tengok lah. Tengok muka Aziz. Dalil aqli. Buat muka handsome tau. Video buat muka handsome semua Dalil aqli ni dalil menggunakan akal. Menggunakan logik akal. Logik akal ni bukan logik akal kita, logik akal ulama dah susun. Tapi bila kita guna, betul lah. Samalah dengan logik yang kita guna. Dalilul aqli annahu, sesungguhnya Allah lau lam yakun mukhalafan lil hawadith lakana mumathalan laha. Sesungguhnya Allah lau lam yakun, kalau tidak mukhalafan, bersalahan lil hawadith, dengan makhluk, bagi makhluk. Kalau Allah tidak bersalahan dengan makhluk, maksudnya kalau Allah sama dengan makhluk, sifat dia sama dengan makhluk, lakana mumathalan laha, maka Allah akan sama dengan makhluk. Kalau Allah tidak bersalahan dengan makhluk, maka Allah akan sama dengan makhluk. Dua je, nak sama ke nak bersalahan? Nak sama ke nak lawan? Jadi kalau Allah sama dengan makhluk, maka ternafilah sifat Allah, ternafilah sifat ketuhanan bagi Allah. Maka disifatkan Allah dengan mukhalafan lil hawadith, bersalahan Allah dengan makhluk, supaya tak sama Allah dengan makhluk. Kalau Allah tak disifatkan dengan bersalahan dengan makhluk, kalau Allah tidak disifatkan bersalahan dengan makhluk, maka Allah akan sama seperti makhluk. Okey, itu yang pertama, garis yang pertama ni. Baris yang kedua, walau kana mumatsalan lakana hadithan mithluha. Dan kalau Allah sama dengan makhluk, sifat dia sama, zat dia sama, af'al, perbuatan dia sama, lakanan hadithan mithluha. Pastilah Allah pun akan hadis juga macam makhluk. Allah akan jadi hadis juga, Allah akan jadi baharu juga macam makhluk. Walau kana hadithan, baris ketiga, walau kana hadithan, dan kalau Allah bersifat dengan sifat hadis, kalau Allah jadi makhluk, lamma thabata qidamuhu, maka tidaklah disabitkan, tidaklah diletakkan pada Allah akan sifat qidamnya. Ternafilah Allah daripada sifat qidam kalau Allah itu makhluk.
Jadi bila ternafi sifat qidam, awal-awal sifat dah ternafi, tak boleh lah sebab qidam dah memang sifat bagi Allah. Okey. Ada soalan? Ada soalan lagi? Ada soalan? Tak ada soalan? Ulama. Okey. Qiyamuhu binafs. Qiyamuhu binafs. 3. Dah terbakar rem? Rem dah terbakar belum? Belum lagi. Ulama kot. Rem besar-besar semua ni. Okay, last. Kita belajar qiyamuhu binafs. Qiyamuhu binafs. Tajuk yang last pada hari ni. Qiyamuhu bin nafs. Qiyamuhu bin nafs. Berdirinya qiyam. Qiyam. Berdirinya Allah. Berdirinya Allah. Berdirinya Allah bin nafs, dengan sendiri. Berdirinya Allah dengan sendiri. Berdirinya Allah dengan sendiri ini bukan maksud berdiri dengan kaki, tak. Kalau berdiri dengan kaki pun, manusia kalau kita cakap dirilah dengan kaki sendiri, bukan maksud suruh diri kan. Maksudnya berdikari, buat sendiri. Qiyamuhu bin nafsi ni maksudnya Allah tak berhajat kepada makhluk, tak berhajat kepada satu apa pun. Ta'rif. Ta'rif bagi qiyamuhu bin nafs. Istighna'uhu ta'ala 'anil mahal wal mukhassis. Istighna'uhu ta'ala 'anil mahal wal mukhassis. Kayanya Allah, istighna'uhu, kayanya Allah. Kaya ni bukan kaya harta, kaya ni maksudnya tidak berhajat. Tidak berhajat. Tidak berhajatnya Allah Ta'ala anil mahal, kepada tempat, wal mukhassis, dan Allah tak berhajat, kaya Allah tak berhajat Allah kepada mukhassis, penentu. Penentu. Allah tak ada penentu lah. Tak ada siapa yang menentukan Allah nak buat apa, Allah kena buat apa. Tak ada. Jadi Allah tak berhajat kepada tempat dan Allah tak berhajat kepada mukhassis, kepada penentu. Dalilun naqli, dalil naqli, dalil Quran. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, wahai manusia, antumul fuqara, kalian adalah fuqara, orang fakir. Fakir kat sini maksudnya berhajat kepada Allah. Fuqara. Kamu tu miskin, fuqara, bukan miskin duit, bukan miskin harta, tapi miskin kat sini adalah kita. Fuqara kat sini, fakir kat sini maksudnya adalah kita sentiasa fakir di hadapan Allah. Kita sentiasa berhajat di hadapan Allah. Kita mesti nak Allah, minta tolong Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Itu maksudnya. Fuqara ilallah. Fakir kepada Allah. Sentiasa berhajat kepada Allah. Manusia itu Allah kata sentiasa berhajat kepada Allah. Tak ada satu saat pun yang dia tak berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah huwal ghani. Allah adalah kaya, ghani, kaya, kaya segala-galanya, kaya tak berhajat kepada makhluk. Tadi manusia Allah sifatkan berhajat kepada Allah. Ni Allah nyatakan pula bahawa Allah huwal ghani, Allah kaya, tak berhajat kepada makhluk. Al-Hamid, lagi terpuji. Kayanya Allah itu kaya yang terpuji. Tak berhajatnya Allah kepada makhluk itu adalah tak berhajat yang terpuji.
Ada soalan? Ustaz minta ulang balik dalil akli. Kenapa tak clear tadi? Minta ulang dalil akli. Dalil akli ni baqa. Hadis. Ustaz, kenapa hadis termasuk dalam dalil naqli? Hadis lah. Hadis dalil naqli. Hadis, kenapa hadis termasuk dalil naqli? Sebab hadis ni keluar daripada bibir Nabi, lidah Nabi. Hadis, ada soalan, Ustaz, kenapa hadis termasuk dalam dalil naqli? Kita ada dua, dalil naqli dan dalil akli. Kenapa hadis termasuk faham ni angkat tangan. Kenapa hadis termasuk dalam dalil naqli, tak duduk dalam dalil akli? Sebab mulut ulama dengan mulut Nabi lain. Itu satu. Jadi kalau ulama yang cakap, dia duduk kat dalil akli, keluar daripada fikiran dia. Kalau Nabi cakap, jadi hadis. Kan Allah sebut, wa ma yuntiquna 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yuntiquna 'anil hawa, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bercakap melainkan hanyalah diwahyukan. Apa yang Nabi cakap tu adalah wahyu. Jadi walaupun bukan Quran, tapi Nabi cakap tu adalah perkataan yang Allah dah tentukan. Jadi wahyu. Cuma tak jadi Al-Quran lah, dia jadi hadis lah. Jadi sebab tu dimasukkan dalam dalil naqli. Boleh jelas? Ya, Mukhlis. Dalil naqli itu adalah Quran dan hadis. Quran dan hadis. Adakah haiwan juga termasuk makhluk yang sentiasa berhajat kepada Allah? Kalau tak berhajat kepada Allah, mati dia. Semua makhluk. Yang sering lupa makhluk yang paling rajin lupa berhajat kepada Allah, manusia je. Manusia je yang selalu lupa bahawa dia tu selalu kena berhajat kepada Allah. Yang lain tak. Yang lain sentiasa ingat kepada Allah. Makhluk yang lain sentiasa taat kepada Allah. Ada tiba-tiba kambing pakai baju. Tak ada. Sebab dia taat kepada Allah buat kerja kambing. Manusia tiba-tiba tanggal baju. Sebab manusia tak taat. Lupa dia berhajat kepada Allah. Itu adalah daripada haiwan. Ustaz, Al-Quran disifatkan makhluk atau apa? Al-Quran kalamullah. Kita tak cakap makhluk. Al-Quran kalamullah. Kalam ni sifat Allah. Kalamullah. Cuma bila kita sebut mushaf, buku, kitab, Quran, itu makhluk. Adapun kalau tanya Al-Quran sahaja, tanya Quran tu makhluk ke tak? Al-Quran tu bukan makhluk. Al-Quran tu kalamullah. Tapi kalau tu yang kita pegang, yang kita baca ada huruf, bila baca ada suara, itu adalah makhluk. Nama dia mushaf. Kita tak panggil Quran. Orang Arab pun tak panggil benda tu Quran. Orang panggil mushaf. Yang kita baca tu mushaf. Adapun Al-Quran ni adalah Al-Quran yang diturunkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW daripada atas sama dunia secara mutawatir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu adalah daripada Quran. Kalamullah. Itu kalamullah. Termasuk jin juga, Ustaz. Jin syariat dia macam manusia. Jin ada yang taat, ada yang tak. Dua lah, pilih lah. Nak jadi jin ke nak jadi manusia. Okey. Lain. Mahal, tu tadi. Siapa nama? Mahal. Yang mahal, bukan al-mahlu. Anil mahal. Mahal tempat. Zik, mahal tempat, Zik. Anil mahal tempat. Okay, yang lain? Ada soalan?
Jin yang kafir tu dikira syaitan. Jin lah, syaitan lah. Tampar orang. Jin syariat macam manusia. Kalau syaitan ada syaitan Muslim ke? Agak-agak Aziz. Jin yang kafir tu, jin tak jin lah. Dia tak dikira syaitan. Jin tak jin. Bila dia kafir tu perangai syaitan. Manusia, bila dia buat jahat, jadi syaitan. Perangai syaitan. Syaitan ni perangai. Makhluknya iblis. Faham ke Zik? Okey. Boleh terus? Kena tanya lagi? Banat tak ada nak tanya ke? Banat dah belajar tajuk ni, Bani je belum. Faris mention ke? Ya, mention Faris. Okey. Sikit lagi. Istighna'uhu 'anil mahal. Istighna'uhu 'anil mahal. Kaya Allah daripada tempat. Al-mahal ni tempat. Tempat. Allah berhajat kepada tempat ke tak? Annahu, sesungguhnya Allah, lau iftaqara, kalau berhajat ila mahal, kepada tempat, lakana, maka Allah, sifatun ladzatan, maka Allah akan jadi sifat, bukan jadi zat. Allah akan jadi sifat, bukan jadi zat. Kalau Allah berhajat kepada tempat, dia akan jadi sifat lah, tak boleh jadi zat lah. Berhajat kepada tempat kan. Idzat, dan kalau zat, la taqumi zat, sesungguhnya zat tidak, la taqumu, zat tidak berdiri atas zat. Zat tak berdiri atas zat. Zat yang menumpang ni zat, kalau ni zat, lukis. Kita lukis lagi. Siapa? Jangan risau. Kita lukis. Okey. Ini zat. Ini zat. Yang duduk menumpang atas dia, atas zat ni zat kan? Zat. Zat. Yang duduk menumpang atas dia ni adalah sifat. Lawa duduk kat mana? Duduk atas zat lah lawa. Cantik duduk kat zat. Handsome duduk kat zat. Tempang duduk kat zat. Kakinya tempang. Sifat tempang tu disifatkan kepada orang. Yang ni semua sifat. Ni sifat, ni sifat, ni sifat, ni sifat. Tak bolehlah yang ni dia jadi zat juga. Tak boleh jadi zat juga. Mustahil lah zat menumpang zat. Tak boleh. Zat menumpang zat tak boleh. Tak boleh. Kalau sifat menumpang atas zat, itu memang lazim. Memang biasa. Sifat. Faham? Jadi kalau Allah tu zat, duk menumpang kat tempat, tempat pun zat. Tempat, mahal. Mahal ni zat. Kalau duk numpang atas ni, mustahil lah. Kalau numpang, sama ada dua jadi sifat. Mahal jadi sifat ataupun ni jadi sifat. Jadi kalau Allah menumpang atas zat, ni lukis je tau. Ni bukan maksudnya kat sini Allah tak. Lukis je, bagi contoh. Kalau sini zat numpang atas zat, mustahil. Maka dia akan jadi sifat. Allah boleh ke jadi sifat? Tak boleh. Allah tu zat. Itu maknanya. Ulang semula Ustaz. Kurang faham Ustaz. Okey. Boleh. Apa tak boleh pula? Okey. Ni zat. Balik semula. Ini zat. 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 Duk numpang atas dia. Numpang atas dia. Numpang atas dia ni sifat. Ni sifat numpang atas dia.
Ni lah cantik contoh. Ni cantik. Yang ni cantik. Cantik kan sifat. Cantik. Lawa tulisan. Apa lagi sifat? Tinggi, rendah. Semua sifat. Ini sifat. Semua ini semua sifat. Dia tak boleh jadi zat. Zat dia tak boleh numpang atas zat. Siapa conteng? Bang Hajar. Oi, relax. Jangan conteng. Sibuk Ustaz nak conteng tak? Sabar. Okey. Faham? Ini sifat. Ini sifat. Yang tepi-tepi ni semua sifat. Sifat. Hanya sifat yang menumpang atas zat. Okey Faris. Faris faham? Ami faham? Jadi kalau zat, contoh kedua, kalau Allah duduk atas tempat, kalau Allah bersifat, kalau Allah nak menumpang atas tempat, ni tempat, mahal tempat. Kalau Allah, katakanlah ni zat Allah, katakan. Duduk atas ni mustahil. Nak numpang atas ni, tak boleh. Sebab ni zat, Allah zat, mahal pun zat. Kalau numpang juga, maka Allah akan jadi sifat. Boleh ke Allah jadi sifat? Tak boleh. Sebab Allah tu zat. Maka mustahillah tempat bagi Allah. Faham? Allah tak bertempat. Jelas? Jelas ke tak jelas? Okey. Lakana kaunuhu sifatin muhal. Lakana kaunuhu sifatin muhal. Maka Allah menjadi sifat adalah muhal. Muhal ni mustahil. Bukan mahal beza. Mahal tempat, muhal mustahil. Mustahil lah bagi Allah. Okay, yang kedua, istighna'uhu 'anil mukhassis, penentu. Allah tidak berhajat kepada penentu. Yang menentukan Allah nak buat apa, menentukan kerjanya. Macam kita ada menentu, mak ayah kita tentukan kita masuk sekolah. Ustaz menentukan kamu belajar apa, kamu kena buat apa. Kita ada penentu. Atas semua makhluk ada penentu. Ada yang menentukan. Dan kalaulah kita rasa kita tak ada penentukan kan, kita buat kerja freelance, kita tak ada bos apa semua, yang menentukan kita siapa? Allah. Kita tetap ada penentu. Tapi Allah tidak ada penentu. Sebab itu dikatakan istighna'uhu 'anil mukhassis. Kaya Allah daripada penentu yang menentukan. Annahu law iftaqara ila mukhassis lakana hadithan. Sesungguhnya kalau Allah berhajat, kalau Allah berhajat ila mukhassis kepada penentu, lakana hadithan, maka Allah akan jadi makhluk. Kalau Allah berhajat kepada penentu, maka Allah akan jadi makhluk. Lakin, akan tetapi, kaunuhu hadithan. Akan tetapi, kaunuhu, penciptaannya, kejadiannya Allah, hadithan, secara makhluk. Kejadian Allah kalau jadi makhluk, muhal, mustahil. Mustahil Allah jadi makhluk. Li'annahu, sebab apa mustahil? Li'annahu, kerana sabata lahu, telah dithabitkan, telah ditetapkan lahu bagi Allah wujud, akan sifat wujud, ada. Wujud ada. Maksudnya kita dah belajar yang musalsal tasalsul kan. Maksudnya Allah ni wujudnya dah memang wajib. Maka tak ada sesiapa pun di atas Allah lagi. Tak ada siapa pun yang dapat menentukan Allah. Sebab kalau ada sesuatu yang dapat menentukan Allah, maksudnya dia duduk di atas Allah. Sedangkan Allah yang paling awal wujud. Jelas ke? Ada soalan? Ada soalan? Semua senyap dah ni. Okey. Dah habislah tajuk ni. Tajuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk ni dah habis dah ni.
Okey, ada soalan? Nanti kita sambung lagi kelas untuk kelas akan datang. Kita akan sambung tajuk macam Banat nak mula nanti. Tajuk sifat mukhalafatu ta'lil hawadis qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Selesai qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Wahdaniyah nanti pula kita akan masuk. Ada apa-apa soalan sebelum kita nak tangguh majlis? Soalan? Nak tanya apa-apa? Soalan?